wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama sekali lagi kita berjumpa di masjid kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu. Dan saya minta maaf lah ya, terlambat sikit. Keluar lewat sikit tadi. Jalan pula jam. Hujan ya. Okey, daripada buku ini Panduan Bebas Riba yang ditulis oleh Ustaz Abdul Aziz. Yang mana kita pada sesi yang lalu first lah ya, kali pertama kita guna buku ini dan saya dah baca beberapa slot atau bahagian yang terawal. Ya, kata pengantar saya ada sentuh itu hari, di mana dalam kata pengantar ia menyebut tentang riba dan sebagai dosa yang besar. Saya dah baca hadis itu dengan matanya sekali. Matan ni maksud teks yang asal ya. Buku ni dia hanya bubuh terjemahan sahaja. That is okay. Tidak ada apa-apa masalah lah sebab hadis Nabi tak apa. Ya, Quran tak boleh. Kalau kita nak menterjemahkan Al-Quran, kita kena buat my teks yang asal and then sebelah dia atau di bawahnya terjemahan. Ya, sebab tu tuan-tuan dapati buku-buku agama kebiasaannya ini teks asal Al-Quran, kemudian terjemahan selepas daripada itu. Jaranglah kita dapati hanya ada terjemahan Al-Quran sahaja. Kerana ia tidak dibolehkan di sisi majoriti. Al-Quran diriwayatkan, dinukil-nukilkan, dipindah-pindahkan dengan maksudnya sahaja. Ya, pasal maksud atau terjemahan tu daripada kita. Kadang-kadang lain-lain mufassir, ahli tafsir dia lain-lain tafsirannya. Bahkan terjemahannya. Ya, tapi teks yang asal dia tak berubah. Ya, berbeza dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tak apa. Sebab tu sebagian buku-buku agama yang telah diterjemahkan, kita tengok kadang dia hadis Nabi buat mari translation saja. That is okay. Tak apa. Tapi saya dah bacalah teks yang asal tu. Di mana ia ada dosa yang besar ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata 7 dosa yang besar. Salah satu ialah ar-riba ya. Itulah riba lah. Kemudian saya juga dah sentuh tentang perhargaan. Saya tak baca itu, tak apalah. Itu penulis punya perhargaan kan. Tapi saya ada sentuh tentang latar belakang penulis Ustaz Abdul Aziz ya. Kenal? Ada yang kenal ni? Aku follow dia kat Facebook ya. Dulu-dulu memang ada isu lah Ustaz ni, di mana ada orang mempertikaikan dia bukan Ustaz ya. Title tak ada apa kan, bukan Ustaz pun, kalau mengajar benda yang betul, fakta yang jelas, okey. Tapi dia Ustaz lah ya. Degree dia dalam IT pada asalnya. After that baru dia belajar usul fiqh di UIA. Kemudian dia sambung kewangan Islam di INSEF Institut Kewangan Islam kita lah. Kemudian dia ada syarikat konsultansi dan dia ada menjadi penasihat syariah kepada beberapa syarikat yang ini juga lah ya, terkenal lah. Dan saya paling suka pada beliau ialah walaupun beliau dah di kedudukan yang bagus dalam kewangan Islam dan muamalat bahkan, tapi dia banyak berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat di media sosial, di Facebook. Yang kita lihat ramai orang kata orang yang ada background muamalat yang bagus-bagus ni tak banyak lah yang dapat berkongsi dengan masyarakat ya. Dulu-dulu Dr. Zaharuddin peringkat awal masa dia jadi pensyarah kat UIA dulu, dia banyak juga posting kat Facebook dan seumpamanya. Tapi sekarang dah busy. Ada juga tapi orang seorang, saya sekala ya, syarikat pun banyak dia ada, isteri pun ramai, jadi busy kan ya. Jadi orang macam ni lah kita perlu bertanya. Hatta saya personally pun sentiasa WhatsApp beliau kerana kalau saya ada apa-apa masalah ya. Okey, baik. Dan saya lihat dalam market buku ni antara yang terbagus lah ya, yang ringkas, mudah difahami, dan saya harap tuan-tuan pun bolehlah sambil-sambil walaupun kita baca daripada satu bab ke satu bab, tuan-tuan boleh juga baca secara berterusan dan kalau ada persoalan boleh tanya saya. Saya pun kalau tak faham saya akan tanya direct dia lah, pasal penulis ni kita kenal kan. Baik, dan kami ada grup muamalah kami, alhamdulillah beliau pun ada kat dalam tu. Jadi kalau ada apa-apa ni lah kan, bagus juga kita ada kumpulan kita, ada apa-apa isu kita boleh tanya ya. Dan sebahagian yang saya posting kat Facebook atau seumpamanya itu yang kadang-kadang yang kita bincang dalam grup lah tu ya.
Macam beberapa hari lepas ada orang share satu ceramah lah di Kelantan. Ustaz tu bagus ya, banyak bagi tazkirah. Saya banyak juga mendengar atau melihat tazkirah beliau yang orang potong-potong apa semua tu kan. Dia ada sebut satu masjid di Kelantan, orang tak nak pergi. Dia kata kerana dikatakan masjid itu sumbangannya daripada loteri, judi. Ya. Boleh tak? Ataupun macam mana? Adakah masjid yang dibina dengan duit yang haram menjadi masjid yang haram? Orang buat masjid lain pula sebelum. Jadi masjid itu terabai. Orang hidupkan masjid orang ni. Masjid orang tu jadi tidak dimakmurkan. Orang tak saya pergi je. Masjid loteri tu katanya. Betul ke pemahaman macam tu? Ya? Duit-duit ni tuan-tuan, dia kalau haram lah ya, dia haram li ghairihi. Benda haram ni ada dua. Satu haram li zatihi. Zat dia tu memang haram. Ya? Najis umpamanya. Kok mana pun dia takkan jadi suci. Dia takkan jadi suci. Ya? Melainkan dengan beberapa perkara sahaja. Boleh juga kerana teknologi moden hari ni. Ya tak? Benda najis pun boleh jadi suci. Tak apa, as long as telah hilang sifat asalnya. Ya. Contoh najis itu duduk tengah panah, 10 tahun duduk tengah panah, lalu jadi pasir, jadi suci ya. Kalau dia berubah sifatnya, dia tu jadi suci. Tapi agak sukarlah ya. Banyak perkara dia takkan jadi suci. Najis ni dia akan begitu. Air kumbahan tuan-tuan kan, bila masuk ke dalam pusat loji itu, dia proses, dia jadi bersih balik. Ya tak? Hilang bau, warna, rasa. Hok najis tu. Asal dia tak najis, masuk najis. Kan? Capur apa itu ini. Kemudian dapat dibersihkan, jadi suci. Dia jadi suci balik. Maksudnya dia salurkan ke ke laut dan seumpamanya. Ada juga teknologi benda hok najis boleh jadi tak najis. Ya tak? Tapi ada benda tak boleh. Mana dia kekal kenajisan. Tapi kalau benda tu satu lagi dia panggil haram li ghairihi. Haram li ghairihi ini mana bukan zat dia haram. Dia haram dengan ada sebab. Macam duit kan? Apa hukum duit? Duit ini asal hukum dia harus. Wang asal dia harus. Tapi dia boleh dia haram bila dia diperoleh dengan cara yang haram. Tuan-tuan pergi curi duit tu. Duit tu jadi haram lalu. Jadi haram lah duit tu. Tiba-tiba tuan-tuan pergi beli nasi lemak pula. Berhenti tepi jalan, beli nasi lemak dengan makcik. Nak ke? Wih ke duit kalau makcik nak. Nasi tu pula tukar jadi haram. Sebab kita beli dengan duit haram. Duit yang kita bagi pada cik nak tadi, yang halal tu, yang haram tu jadi haram pula. Cik nak tak dosa pakai duit itu. Pasal dia, ya tak? Jadi wang yang diperolehi secara haram, dia bukan haram zatnya, dia haram li ghairihi, dia haram kerana sebab. Dan dia boleh berubah hukum bila dia bertukar dengan transaksi muamalah yang kita lakukan. Hatta kalau orang sedekah kat haji pun, dia sedekah duit judi. Ya tak? Haji tak tahu pun duit judi, dia ambil dia duit ni. Haji pun ambil. Apa hukum? Ya. Ibnu Mas'ud, orang jemput dia ni memang suka makan riba, orang jemput dia pergi rumah, dia pergi. Orang cakap, apa mungkin dia tu kuat makan riba tu. Ya. Dia kata, aku makan ni sedekah. Dosa ke atas dirinya. Lagi satu, bukannya semua benda dia riba. Ada benda dia tak riba juga. Ya. Ya. Kecuali kalau dia oyak, aku belanja mu ni duit riba aku tahu. Itu memang majoriti ulama kata, sebaik-baiknya kita tak payahlah, walaupun segelintir kata, okey juga. Boleh aja sebab yang dia bagi kita tu sedekah. Dia dah bertukar. Nampak? Dia macam tadi lah, kita beli nasi lemak, duit tu dah jadi halal. Dan dia boleh bertukar daripada satu masa. Kalau tidak senang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi rompak duit sejuta, duit haram ni. Lepas tu kita tukar duit lain. Jadi halal dah duit aku. Dia takkan jadi halal. Kerana halal bersebab ni dia lain. Ya. Awak pergi tukar juta tu, pergi tukar ke apa? Dia beli rumah. Rumah tu pula jadi haram. Duit tu tuan-tuan dah bagi kepada si penjual rumah, duit tu halal baginya kerana dia buat transaksi muamalah. Faham tak? Jadi wang ni dia dah begitu ke harta-harta yang lain. Dia haram li ghairihi. Dia haram kerana sebab. Jadi sama juga dengan duit yang digunakan untuk bina masjid tu. Asas duit tu memanglah duit haram. Tapi bila dia sedekahkan, dia dah jadi sedekah. Yang sedekah tu dia tak dapat pahala. Tapi orang yang bersedekah boleh menerimanya. Dia sedekah ke masjid.
Bahkan tuan-tuan, salah satu cara nak membersihkan wang haram pun, selain daripada kita pergi bagi ke Baitul Mal, ialah kita salurkan kepada fakir miskin atau benda-benda hak untuk kemaslahatan orang Islam lah, seperti masjid, surau, buat jalan, buat itu, buat ini, boleh je. Ya. Jadi tak ada isu sebenarnya. Kalau saya duduk situ, saya pergi masjid tu. Pasal walaupun masjid itu dibina pada duit yang tidak halal pada asalnya, tapi dia dah dijadikan masjid, kawai itu sedekah dah. Kita pun tak tahu niat dia sedekah tu, dia sedekah saja-saja kok. Ya. Ataupun boleh jadi dia sedekah tu sebagai pembersihan. Sebab duit haram ni tuan-tuan, cara nak bersih dia ada dua. Satu tuan-tuan, ada tiga. Satu tuan-tuan bagi kat Baitul Mal. Yang kedua tuan-tuan bagi kepada fakir miskin. Yang ketiga ialah tuan-tuan bagi kepada apa-apa yang menjurus kepada kemaslahatan orang-orang Islam. Masjid surau boleh bagi, ya. Apa-apalah. Kita di majlis agama pun memang ada satu slot. Ni pun dia buat kempen, kami dalam grup ustaz-ustaz bawah JAIS kan, tapi under Petaling punya daerah lah, kita memang ada grup, ya. Dia memang buat seminggu dua ni macam promosi lah kepada orang yang ada duit yang tidak patuh syarak ni, untuk diberikan kepada Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Majlis Agama Islam Selangor di bawah Baitul Mal. Dan sepatutnya begitulah. Tapi kalau tuan-tuan bagi kat fakir miskin pun boleh. Tapi yang disarankan begitu, ya. Tapi cara dia begitu, ya. Jadi tak ada masalah sama sekali, ya. Jadi dia nak bersihkan duit dia. Dulu ada orang berjudi, dia taubat dah. Apa dia nak buat? Taubat saja tak cukup tuan. Dia kena ganti balik duit yang dia dapat daripada judi tu, kemudian dia kena bagi kepada Baitul Mal atau fakir miskin, ataupun pada hal-hal kemaslahatan orang-orang Islam. Duit-duit haram kita memang macam tu. Dan begitu juga duit-duit yang tak patuh syariah lah. Contoh ada simpan kat bank konvensional ke apa kan, ya, tuan tak boleh guna. Hatta duit-duit yang tuan-tuan simpan di platform-platform yang dikatakan patuh syariah pun bukan 100% patuh syariah. Tuan-tuan ada duit KRSP. KRSP ada? Bukan KRSP. Apa nama tu? ASB. Ada ASB. Berapa? 1 juta. Contohlah kita ada 100,000, senang nak kalkulate kan. Tuan-tuan ada 100,000, okey. Awal tahun dia announce dividen berapa persen. Dulu syok tuan, 7%, 6%, 8%, zaman-zaman dulu lah, ya. Sekarang ni kat 3%, 4% gitu kan. Tak kisahlah, kalau tuan-tuan ada 100,000, kalau 4% dapat 4,000, betul tak? Kalau nak salah, banyak salah tau. Jangan ada main betul aja, ustaz dia cakap betul belaka lah. Kalau 100,000 tuan-tuan simpan, kalau 4%, 4,000, betul tak? 4,000 tu halal belaka ke? Ramai orang tak tahu. Ya tak? Tidak halal ke semuanya. 30% tuan-tuan mesti buat cleansing. Makna tuan-tuan kena sama ada pergi bagi kat Baitul Mal, ataupun tuan-tuan beri pada fakir miskin, ataupun masuk di tabung masjid. 30% daripada 4,000 lah kalau tuan-tuan simpan 100,000. Jangan dapat 4,000 hak kawin belaka ni. Kenapa begitu? Walaupun ASB telah disahkanlah patuh syariah sejak tahun 2000 berapa? Anak pun lupa 2018 kot. Dulu-dulu ada negeri kata halal, ada negeri kata haram, ya tak? Tapi sekarang ni boleh kata semua negeri dah kata halal dah, ya. Adalah dia punya fatwa dia beberapa tahun yang lalu, ya. Tapi bukan 100%, ya. Dah macam hari ni tuan, untuk nak sahkan sesuatu perniagaan itu patuh syariah, dia tak semestinya 100% dia berniaga benda haram, benda halal. Hatta tuan-tuan buat saham pun, saham-saham yang ada di bursa saham tu pun bukan 100%, dia ada calculation dia. Berapa persen 80%. Patuh syariah sudah boleh dikira patuh syariah. Sebab market perniagaan hari ni dia tak boleh 100% begitu. Of course lah ASB, dana dia besar, ya, kena buat cleansing 30%. Sebab ASB tuan-tuan, dia bukan semua dia melabur di platform yang halal.
ada jugalah hak-hak tidak halal. Jadi tuan-tuan kena buat pembersihan lah, sebanyak 30%. Kalau tuan-tuan dapat 4,000, 30%, dia sebenarnya tak sama ya, daripada 1 tahun pada 1 tahun, tapi ia lebih kurang begitu ya, 29%, 25%, 30%, hidup macam begitu lah. Kalau tuan-tuan dapat bersihkan 30%, itu dah kira bagus ya. Dia ada lain-lain tahun, dia lain-lain ni ya. Saya ada dia punya maklumat tu. Tapi cerita dia begitu dah ya. Boleh. Tak buat haji, tak buat haji, tak buat haji tak apa, tak buat haji semua sepatut syariah ya. Tak buat haji dia lain ya. Baik, kemudian pendahuluan ya. Lepas tu malam ni saya nak baca yang ni sebenarnya. Kaedah terbaik untuk memanfaatkan buku ini ya, bab yang khususnya ni dalam mukadimah lagi sebenarnya ya. Bagaimana nak memanfaatkan buku ini? Disebut dalam buku ini terdapat 5 bab yang penting. Bab dia banyak tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada lebih kurang 10 ya. Tapi bab-bab yang penting ada 5 sahaja, merujuk kepada aktiviti-aktiviti muamalat hari ni yang kita buat yang ada hubung kait langsung dengan kewangan. Of course lah yang melibatkan perbankan atau bukan perbankan. Kerana kewangan ni dia tak melibatkan perbankan saja. Kadang-kadang dia bukan perbankan, macam tabung haji dia bukan perbankan, KRSP dia bukan perbankan, dia hanya institusi kewangan. Sebab bila sebut institusi kewangan, dia sama ada perbankan atau bukan perbankan. Dan bila dia ada apa nama agensi atau syarikat-syarikat tertentu yang buat kewangan, koperasi dia bukan perbankan tapi dia institusi kewangan, dia financial institution ya. Baik, 5 bab tu bab apa? Pertama ialah simpanan ya. Kita panggil safety custody ya, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil wadi'ah. Ini famous lah tuan-tuan pergi bank kat, dia kata nak buka akaun apa ni, simpanan. Wadi'ah ya, wadi'ah. Wadi'ah tu Arab, Melayu kita panggil simpanan lah ya. Yang kedua ialah pinjaman ataupun pembiayaan. Term Islam yang digunakan ialah pembiayaan dia tak guna term pinjaman. Pinjaman hanya untuk konvensional. Waktu pegawai bank duk pakai pinjami lagi, cik nak pinjam berapa? Itu sikap masing-masing lah ya. Walaupun dah ada ketetapan dalam perbankan dan kewangan Islam tak boleh guna istilah pinjaman kerana mereka tidak memberi pinjam kepada pelanggan ya. Mereka memberi pembiayaan, dia ada beza sikit lah. Jadi kalau pegawai bank guna begitu, dia nak senang nak bercakap kata. Tapi sebenarnya salah ya, tak betul. Pembiayaan ya. Financing ya. Kemudian yang ketiga ialah insurans ataupun juga disebut sebagai perlindungan risiko. Yang keempat, jual beli ya. Yang kelima ialah kelima apa, anak pun lupa juga, pelaburan investment atau disebut dalam bahasa Arab sebagai mudharabah ya. 5 bab ni kita terlibatlah sebenarnya, sama ada tuan-tuan sedar atau tidak sedar. Of course lah kalau tuan-tuan ada berhubungan dengan bank, siapa sini memang tak cara ataupun aku tak say bank, no bank at all. Orang anti bank pun menguruskan apa, ada urusan dengan bank juga, takkan dia tak ada akaun simpanan. Kalau ni ada grup dia anti bank, anti fiat money mana duit kertas lah ya. Tapi dia tetap berurusan dengan bank pasal dia tak boleh lari. Tak, nobody can escape that. Mana setiap orang dia kena berurusan. Habis tu dia nak simpan duit kat mana? Dia kerja, gaji bos dia masuk kat mana? Sekurang-kurang dia akan ada akaun simpanan walaupun dia tak ada akaun yang lain ya. Sama juga orang yang anti duit kertas. Duit kertas ni Yahudi buat katanya ya tak? Duit mesti emas dan perak sahaja ha? Tapi dia beli Bitcoin juga. Kalau duit kertas awak kata tak boleh, Bitcoin lagi tak boleh, cryptocurrency boleh ke? Lagi tak boleh. Itu lagilah digital money ya tak? Ya. Jadi mau tidak mau keterlibatan manusia dalam hal ni memang dia tak boleh tidak lah, memang tak boleh lagi. Jadi 5 bab ni 5 bab yang terutama sekali. Sebab tu pengarang sebut ada 5 bab ya, walaupun ada banyak bab lagi, tapi hak penting ada 5, itulah yang ada hubung kait terus dengan kewangan. Dan buku ni sebenarnya nak hurai 5 perkara ni, dan kalau tuan-tuan faham ke-5 ini, insya-Allah taala tuan-tuan akan fahamlah berkaitan dengan riba, dan cubalah untuk sebaik-baiknya mengelakkannya. Baik, bagaimana memanfaatkan buku ini? Dia kata dalam buku ini ada 5 bab.
Setiap bab mempunyai satu langkah untuk elak riba, dan itu tujuan buku ni dikarang supaya kita dapat mengelakkan daripada riba. Ya, semua orang kata riba haram dan semua orang tak nak riba, tapi dia masih terlibat. Mungkin kerana dia tidak tahu, mungkin kerana dia tidak belajar, ataupun sebab-sebab tertentu. Ya, semua orang tak nak kan. Tapi kalau tak nak tapi buat atau terlibat, tak guna. Ya tak? Korang kena belajar lah, dah kena ambil tahu. Kemudian dia kata di akhir setiap bab, pembaca akan mendapati satu carta kosong, senarai 1 untuk langkah 1 hingga senarai 5 untuk langkah 5. Setiap bab tu ada senarai semok lah. Macam dia bincang bank akaun simpanan. Nanti dia akan minta tuan-tuan senaraikan. Berapa akaun simpanan tuan-tuan ada. Yang mana Islami, yang mana non-Islami ataupun konvensional. Tak tulis pun tak apa, saya pun tak tulis kosong aja. Tapi supaya nampak. Ya tak? Pembaca boleh menyenaraikan segala transaksi yang masih aktif atau tertunggak khusus berkenaan bab itu. Tak apalah ini. Untuk transaksi yang berkenaan, catatkan tarikh di mana kita akan ubah transaksi tersebut supaya ia bebas riba. Maka saya tak perlulah. Ya. Setelah selesai mengisi kesemua senarai 1 hingga 5, isikan senarai itu tak apa. Ini dia cerita saja. Interaktif lah dia panggil. Buku ni kadang-kadang dia ada kaedah interaktif. Bila kita belajar, ujung tu ada soal jawab, ada carta untuk kita tulis dan seumpama. Itu satu metod lah dalam pendidikan. Ya. Interaktif method dia panggil. Ya. Baik. Kemudian muka surat yang ke, tak ada muka surat lagi ya, XV2 tu, dia kata sebelum zaman kamu, dia kata apa, justru hadis berikut boleh dijadikan panduan dalam usaha semangat bagi kita untuk bebas riba. Daripada Abu Sa'id bahawa Nabi SAW bersabda, semasa zaman kamu pernah ada seorang lelaki yang telah membunuh seramai 99 orang. Ini cerita ni tuan-tuan dah maklum. Kemudian dia ingin bertaubat. Dia bertanya siapakah yang paling alim pada zaman itu. Ditunjukkan kepadanya seorang rahib, yakni pendeta, orang alim Yahudi dululah, ahli kitab dulu ya. Dia jumpa rahib. Dia kata, aku dah bunuh 99 orang, aku nak bertaubat, boleh ke tak? Rahib itu kata, tidak boleh. Dia pun tak puas hati, dia marah dan dia bunuh rahib itu. Maka cukuplah 100 orang yang dia bunuh. Macam tak logik cerita ni. Logik. Ini kisah benar. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id, dan hadis tu hatta tuan-tuan kalau belajar Riyadhus Shalihin, hadis tu ada. Bab terawal tu ada dah. Babut Taubah. Riyadhus Shalihin ada tak kurang daripada 300 tajuk lebih. Bab terawal ialah babul ikhlas. Bab kedua ialah babut taubah. Bab taubat. Dalam bab taubat tu hadis ni confirm ada. Di mana ada seorang lelaki, dia dah bunuh 99 orang. Orang jahat lah ni. Ya tak? Kemudian dia nak bertaubat, dia tanya, siapakah orang yang boleh aku tanya? Tok Alim lah. Bawa pergi pendeta. Kita tanya pendeta tu kata, awak tak boleh taubat pasal awak dah banyak buat dosa besar benar ni, dia kata ni. Dah lah dia bunuh kawan tu. Ya. Kenapa begitu? Kerana rahib ni nama je rahib, dia tak ada ilmu. Dia seorang abid. Rahib ni makna orang yang kuat ibadah. Tapi dia bukan alim. Ya. Dia bunuh kawan tu, mati. Kemudian dia cari lagi orang yang boleh bantu dia. Kemudian dibawa kepada orang yang betul-betul alim dah. Dan dia berkata kepadanya, "Ma yahulu bainaka wa bainat taubah?" Siapa yang boleh halang kau daripada bertaubat? Tak ada, dia kata. Tuhan boleh menerima taubat hamba-hambanya. Tapi dengan syarat mu kena pergi ke satu negeri. Negeri ni negeri jahat. Haza ardusu. Hadhihi ardusu. Ini negeri jahat. Awak kena pergi negeri baik. Orang soleh ada di satu tempat, mu pergi situ, belajar situ, duduk dengan mereka. Dia pun dengan niat yang betul nak bertaubat, dia pergi. Tengah jalan mati. Turun 2 malaikat nak ambil. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Malaikat azab kata, dia aku punya. Sebab dia jahat. Siapa ke? Malaikat rahmat pula kata, dia aku punya. Sebab dia telah bertaubat. Tiba-tiba Allah Ta'ala utus lagi satu malaikat. Apa dia buat? Dia menjadi hakim kepada kedua-dua malaikat ini. Dia kata, qisu bainal ardain. Kamu kira antara dua negeri ni. Dengan tempat dia matilah. Fa ila ayyatihima aqrab au adna fahuwa lahu. Ke arah negeri mana yang dia dekat, maka dia adalah milik negeri itu. Yakni
Kalau dia dekat kepada tempat dia nak pergi, itu malaikat rahmat punya urusan. Kalau dia jauh lagi, mana dekat kepada tempat dia tinggal, hak negeri jahat tu, maka dia malaikat azab punya. Ukur punya ukur, beza dia cuma satu hasta saja. Lebih dekat kepada negeri yang dia nak pergi. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Nampak? Dan dikatakan Allah Ta'ala perkap nak tolong kawan ni. Asal dia jauh lagi, Allah Ta'ala perkap. Jadi bila ukur-ukur tu dekat ke negeri rahmat. Dengan sebab dia nak bertaubat saja, dia tak buat apa-apa lagi. Sebab tu malaikat tu kata, dia aku punya. Apa pula engkau punya? Dia dah taubat. Dia belum beramal apa-apa lagi, baru nak taubat saja. Jadi di atas semangat itu, Ustaz Aziz bawa marilah cerita ni, supaya kita buat perubahan lah ya. Daripada mungkin dulu kita buat, tapi kita ubah lah ya. Maksudnya kalau kita ada terlibat dengan riba tu, kita tinggalkan lah ya. Saya dulu pun kat kredit ada 3 konvensional. Lama dah cerita 15 tahun, tapi saya dah stop. Dan sekarang saya pakai yang Islamik lah, RSB dengan bank Islam ya. Ada banyaklah kelebihan Islamik kad berbanding yang konvensional. Baik, cerita tu panjang dia uraikan, saya tak perlu baca. Kemudian belajar ilmu muamalah adalah fardu ain. Ini pun kadang-kadang orang tidak mengetahuinya. Orang ingat belajar muamalah ni tidak fardu ain. Fardu ain tuan-tuan. Walaupun muamalah ada banyak babnya. Bukan hanya bab tentang kitab. Saya belajar dulu peringkat masters ada 9 kitab. Kutubul Muamalat namanya. Bermula pada Kitabul Buyu', The Book of Sales and Trading, sampailah Kitabul Etik. Ya, The Book of Slavery Freedom. Mana daripada bab jual beli atau kitab jual beli sampai kepada kitab pembebasan hamba. Kerana hamba juga adalah harta pada zaman terdahulu. Jadi ia satu bab yang dibincangkan. Walaupun hari ini tuan-tuan, Kitabul Etik, the chapter ataupun the book of slavery freedom dah tak ada lagi dalam muamalat semasa. Mana ada hamba. Ya. Tapi saya suka juga mengaitkan dengan bab itu kerana ada banyak perkara baik yang kita boleh dapati dari bab berkenaan. Ya, ada banyak. Dan ada cerita-cerita dan kisah-kisah yang menarik dalam hal itu. Ya. Anas bin Malik tuan-tuan, seumpama dia akan sunat Abi Daud, dia ada hamba nama dia Ibnu Sirin. Ya. Ibnu Sirin itu anak dia, nama dia Sirin lah ya. Jadi Sirin nak membebaskan dirinya daripada Anas. Memang Islam bagi slot, mana-mana hamba yang nak membebaskan dirinya boleh, dia buat perjanjian dengan tuannya. Ya, berapa kali nak bayar, berapa lama nak bayar, boleh. Dia pun jumpa Anas, dia kata aku nak bebas lah, kita buat perjanjian lah. Berapa lama, mungkin setahun ke 2 tahun ke, setiap bulan aku kena bayar, aku kerja lah, kemudian aku bayar lah. Anas kata tak boleh, aku tak nak. Pasal Anas wakana zumal, dia ni duit banyak. Anas bin Malik walaupun masa Rasulullah ada, dia jadi serf, dia jadi pembantu Rasulullah, dia duduk dengan Nabi aja selama 10 tahun. Tapi bila Nabi wafat, dia berniaga dan dia jadi orang kaya. Hadis tu sebut Anas tak nak, pasal dia dah banyak duit. Aku tak nak duit kamu, mu jadi hamba aku dah banyak duit. Jadi Sirin pergi ngadu kat Umar Al-Khattab. Ya. Apa Umar Al-Khattab buat? Umar Al-Khattab kata buat perjanjian dengan dia. Ini dipanggil sebagai mukatabah. Mukatabah ni perjanjian antara hamba dan tuannya untuk membebaskan dirinya. Anas tak nak juga. Fadarabahu bidurrah. Umar rotan dia dengan rotan, pukul dia. Dan dibaca ayat Quran. Di mana Allah Ta'ala kata fakatibuhum in alihtum fihim rusda. Allah Ta'ala perintahkan, mukatabahlah mereka, yang ini buatlah perjanjian pembebasan dengan mereka jika kamu tahu pada hal itu ada kebaikan. Umar baca waktu, dia buat kalangan, okeylah aku buat mukatabah. Ya. Ada perkara yang baik juga ya. Baik, menurut pendapat para ulama, istilah fardu dan wajib sama saja. Ini di sisi majoriti ya. Melainkan setengah ulama saja yang berpendapat fardu lain, wajib lain. Ini kita belajar secara khusus dalam ilmu usulul fiqh, usul fiqh lah. Ya.
Dan bila kita belajar fiqh ibadat, biasanya kita selitkan juga. Fiqh muamalat mungkin jarang atau kurang lah. Tapi kalau fiqh ibadat, saya ada beberapa tempat mengajar fiqh ibadat. Di universiti pun saya buat part time mengajar fiqh ibadat. Memang kita fokuslah kepada fardu dan wajib. Kerana ada ulama dia kata fardu lain, wajib lain. Fardu ni masabata farduhu awujubu bin nasil qat'i. Benda hak wajib atau fardu dengan nas yang qat'i, tak boleh khilaf. Seperti sembahyang fardu 5 waktu. Seperti puasa Ramadan. Ya. Seperti apa lagi? Itu fardu. Adapun wajib katanya masabata wujubuhu bin nasi zanni. Apa-apa yang sabit kewajipannya dengan nas yang zanni, dia bawa sikit. Seperti apa? Solat hari raya. Solat hari raya, mazhab Hanafi dia kata wajib. Kalau tuan tak buat berdosa. Dia tak kata fardu, kerana fardu hanya 5 waktu saja. Bawah fardu ada lagi wajib. Apa dia? Sembahyang raya. Dia kata wajib. Apa lagi? Sembahyang witir. Walaupun majoriti ulama tuan-tuan memberi penegasan akan sembahyang witir, tapi tak adalah depa kata wajib. Tapi Abu Hanifah dia kata wajib. Tuan-tuan tak sembahyang witir berdosa. Kerana dia kata witir ni adalah tambahan ke atas sembahyang fardu. Nabi kata innallaha zadakum salatan hiya khairul lakum min humurin nu'am. Salatul witri fasalluha baina salatil isya ila salatil fajri. Ya. Nabi kata Allah Ta'ala dah tambah satu sembahyang ke atas sembahyang kamu. Apa dia? Sembahyang witir. Ia lebih baik daripada unta merah yang kamu ada. Unta merah ni kalau zaman sekarang Ferrari lah. Mana orang paling kaya ada unta merah. Jadi orang yang sembahyang witir dia seumpama orang yang mempunyai unta merah. Mana sebab baik harta di atas muka bumi pada waktu itu. Maka Nabi kata sembahyanglah di antara waktu isyak hingga kepada waktu subuh. Jadi dia kata wajib lah. Ya. Jadi dia beza lah. Tapi majoriti fardu dengan wajib benda sama. Tuan-tuan boleh kata sembahyang zuhur fardu, tuan-tuan boleh kata sembahyang zuhur wajib. Tuan-tuan boleh kata puasa Ramadan fardu, tuan-tuan boleh kata puasa Ramadan wajib. Boleh. Majoriti kata begitu. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Abu Hanifah dia salah. Fardu lain, wajib lain. Fardu top 5 waktu. Wajib ni hak lain-lain itulah. Dia ada lagi hak wajib-wajib tu ya. Okey, jadi dia kata belajar muamalat ni fardu ain. Memang fardu ain tuan-tuan. Sementara hari ni banyak benda yang indirect. Benda yang tak jelas. Ada company tuan-tuan dia collect duit daripada pekerja-pekerjanya. Every single head $50, 50 ringgit ya. Kemudian dengan duit itu mungkinlah dia buat untuk order makanan, untuk sewa dewan dan seumpamanya. Baki itu dia buat beli hadiah from each of everyone. Kemudian buat cabutan. Ya tak? Peserta 50 orang. Peserta 50 orang, hadiah 10 saja. Patut hadiah grand-grand lah. Ya. Apa hukum dia? Hukum dia adalah judi, al-maisir. Duit diambil daripada setiap orang, tapi yang dapat hanya berapa orang saja. Ya, itu pun melalui pertandingan. Itu judi, itu al-maisir. Jadi cabutan-cabutan bertuah ni memang hangat dibincangkan dalam kelas muamalat. Kerana hari ni banyak cabutan bertuah ada unsur judi. Dengan sebab diambil duit daripada semua orang penyertaannya. Kemudian dengan duit itu dia guna untuk beli hadiah. Ya. Jadi tak boleh. Macam mana nak buat? Adalah cara dia, tak nak bagi judi tu. Tapi kalau begitu memang judi ya. Tahu tak? Kamu tak tahu, betul tak? Saya dulu tak tahu juga. Pasal dulu baru nak start. Sekarang baru dah start. Okey, jadi kita kena belajar lah ya. Imam Ghazali mentakrifkan fardu ain sebagai ilmu tentang tafsir amal perbuatan wajib. Itu tak apa. Namun apabila disebut mengenai ilmu fardu ain, ramai terbayang saat belajar tentang najis bersuci maka ada haid, solat fardu, solat dan puasa. Jarang sekali ada yang berfikir tentang pembelajaran akad jual beli, sewa menyewa, lebih-lebih lagi bab riba. Ya. Ada orang tuan-tuan dia ada rumah sewa banyak, baguslah, good thing kan. Kemudian dia buat kontrak. Ialah nak sewa kena ada hitam putih kan. Bila nak kena bayar, berapa amount nak kena bayar ya. Adalah teman-teman di situ. Kemudian ada di situ dia tulis penyewa sebagaimana dia masuk, begitulah dia kena pastikan rumah ini masa dia keluar. Dan dia kata ini adalah kontrak Islam. Saya kata tak tepat sama sekali. Bagaimana dia masuk, macam itulah dia keluar. Jadi penyewa nak kena cat baru ya, adalah benda-benda yang dia perlu buat. Betul ke begitu? Tak betul.
Kerana tuan-tuan, bila kita menyewa ni maksud kita membeli manfaat daripada pemilik harta. Kita sewa rumah, kita tak miliki rumah tu, tapi kita miliki kegunaan rumah, yakni mendiaminya. Jadi selagi mana tuan-tuan kita mendiami tu, benda tu rosak bukan dengan sebab kita, maka kita tak perlu ganti. Ya tak? Contoh saya bagi macam cat. Macam mana awak suruh penyewa cat balik sebelum dia masuk? Sedangkan cat tu after 5 years dia akan jadi pudar, dia akan jadi buruk. Itu dia tak perlu. Kalau kita suruh dia cat balik, kita berdosa dan kita dikira sudah melakukan kezaliman kepadanya. Nampak? Ada benda tu memang dia akan rosak. Cat tuan-tuan lepas 5 tahun. Cat rumah sewa adalah cat murah. Lepas 5 tahun dia akan buruk. Kecuali anak dia conteng. Kena hilangkanlah yang conteng tu. Tapi kalau dia buruk dengan semata-mata buruk, dia tak wajib menggantinya. Bila penyewa suruh ganti, itu dah zalim. Dia bukan riba, tapi dah masuk konteks zalim kepada penyewa. Penyewa keluar duit untuk cat, itu dah dikira haram lah, tak boleh. Ada orang tanya saya macam tu, dia kata dalam kontrak sewa tu dia tulis gitu, sebagaimana awak masuk macam tu lah awak keluar. Tak boleh, saya kata. Macam cat takkan nak cat balik. Memang dia kata penyewa lama cat baru sebab tuan rumah suruh begitu. Saya kata tak tepat, itu tak betul sama sekali. Tak boleh buat terma begitu. Jadi siapa-siapa yang ada rumah sewa tu tengoklah. Ya, repair kalau macam rumah kan tiba-tiba bocor, tuan rumah kena cover lah. Tuan rumah yang kena. Lampu tu sebab dia guna, lampu tu sebab kita guna. Boleh ada kita guna ialah kadang-kadang tak tutup lama kan, boleh ada mana benda-benda yang macam lampu, tapi benda-benda basic atau benda-benda yang tak melibatkan penyewa pun, macam bumbung bocor, penyewa buat apa? Kalau bocor memang penyewa tuan rumah yang wajib repair ataupun kena selesaikan. Ya. Dia sebenarnya dia ada kaedah dalam bab menyewa ni. La yathman illa bi ta'addi. Penyewa tak perlu ganti melainkan dia yang cuai. Itu kaedah dia. Ya. Sinki bocor, kita tak buat gapo, kita guna macam biasa je, basuh pinggan itu ini. Tapi bila sinki tu bocor, tu rumah kena ganti. Bukan penyewa. Dah awak guna, awak ganti lah. Sinki tu memanglah kita guna kan. Hatta personally saya lihat, hatta lampu-lampu ni pun after 2-3 years kalau dia mati, penyewa juga yang kena ganti. Sebab lampu ni tu tuan, berapa je shelf life dia, expiry date dia. Tengok satu lampu ni boleh pakai sampai 10 tahun ke? Tak. Tapi kalau pakai 2 bulan, sebulan, mampu dah demo salah tu. Bukan begitulah, tapi biasanya penyewa. Sebab saya pun lama penyewa. Biasa benda-benda gitu kita tak cara sangat. Tapi kalau bumbung bocor, bagi tahu sekali tak mari repair, betul 2 kali tak mari repair. Kita pergi panggil kontraktor mari repair. Bila kita bagi tahu je, saya repair dah bumbung tu, dia tak reti aje. Dia sudah dikira makan harta yang haram. Sebab benda begitu memang dia yang kena uruskan. Azan dulu lah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah wallah akbar. لا إله إلا الله اللهم رب أنت أشهد القائمة محمد وسيد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Kata Ustaz, oleh kerana mereka tidak cakna dalam pelihara riba, wahai riba ada dosa besar, maka tidak pelik jika skim dan pelaburan yang terpalit dengan riba semakin berleluasa dan berduyun-duyun umat Islam menyertainya. Memang. Contoh tengok kat Mesos tu kan, aduh, macam-macam ada kan. Kadang-kadang Zahir itu memang tipu hidup-hidup. Masuk 300 dapat 12,000. Tapi ada orang tertipu. Kadang-kadang kita tak cari pun. Tahu-tahu dalam Telegram ada grup pelaburan. Tahu-tahu dalam Telegram ada grup pelaburan. Oh, skema hari ni bermaharaja lela lah. Saya baru-baru ni pun saudara saya, orang tak adalah nak kata miskin, tapi tak apa, senang lah B40 kan. Adalah duit KSP sikit, dah lah kena tipu dengan skema 12,000 kat Facebook. Skema motor apa tu dia panggil? Motor lelong. Motor LC baru berkilat-kilat 6,000, 2 biji. Dia beli, masuk deposit 3,000. Oh tak cukup ni, kena 3,000 lagi, masuk 3,000 lagi, 6,000 dah, patut boleh lepas dah. Oh tak cukup lagi, masuk. Lah 12,000 dia masuk, habis list duit dia ada. Buat report di balai polis pula marah dia. Macam mana awak ni siapa 12,000 kena tipu ni, mutu harga 6,000 saja. Saya kena pukau kot, dia kata. Aduh. Bagi saya bukan kena pukau, kita yang tak tahulah kan. Sebab tu mereka buat, pasal mereka ada yang tertipu. Oleh kerana mereka tidak ada habis tu. Kemudian dia sebut Umar melarang orang masuk ke dalam pasar melainkan belajar tentang jual beli. La yabi' fi suqina illa man tafaqah. Itu amat maklum sekali orang belajar muamalat. Memang Umar ni ada satu teks hadis beliau lah, di mana beliau kata jangan masuk ke pasar-pasar kami melainkan mu kena belajar dulu. Ya. Learn before you enter our marketplace. Belum nak masuk pasar kita orang, mu kena belajar dulu. Ali bin Abi Talib masa dia naik jadi pemerintah pun sama. Dia kata siapa-siapa yang tak belajar tentang jual beli, dia akan terlibat dengan riba. Aba amradiyah, sama ada dia suka atau tidak suka. Lepas tu dia kata kena belajar. Kalau tak belajar memang tidak tahu. Dulu kan, sekarang lebih-lebih lagi lah. Kerana konteks muamalat hari ni dia teramat kompleks. Dia rencam. Sampai kita pun takkan tahu benda ni tak boleh melainkan kita belajar. Saya pun tak tahu. Kalau tak belajar memang tak tahu. Hatta hari ni pun kalau saya tak ada grup muamalat saya sendiri, banyak benda yang saya akan miss. Hari-hari kita bincang. Ada aja 2-3 hari satu isu, 2-3 hari satu isu. Seminggu sekali kita buat Zoom. Bukan Zoom, apa tu? WhatsApp tu apa? Yang live pakai online tu lah, dia panggil apa? Pakai lain pada Zoom dia panggil apa satu lagi? Bukan. Alah, lupa lah. Pasal kita follow belakang aja. Tapi kebiasaannya bila hujung kelas saya yang paling banyak tanya sekali. Banyak ajukan persoalan lah ya. Sebab saya suka muamalat ni sebenarnya. Okey, baik. Kemudian dia kata apa yang perlu dipelajari oleh orang Islam dalam muamalat?
Orang tanya saya, apa beza muamalat kewangan Islam? Ustaz kata muamalat kewangan Islam, muamalat kewangan Islam dia sama tapi tidak serupa. Muamalat ialah prinsip-prinsip Islam dalam aktiviti manusia sama manusia, terutama yang bersabit dengan harta. Itulah muamalat. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, labur melabur, hutang berhutang. Tak? Itu muamalat. Ya. Akamullah fi uqulin nas bainahum fil mal. Hukum Allah dalam transaksi manusia sama mereka yang bersabit dengan harta. Itulah ada muamalat. Kewangan pula dia bukan muamalat. Kewangan ni lebih kepada aktiviti ekonomi yang melibatkan perniagaan, pelaburan, yang mana kewangan mesti ikut prinsip yang ada dalam muamalat. Ya. Orang yang belajar muamalat dia akan belajar kewangan. Of course lah kewangan Islam. Orang yang belajar kewangan, of course lah kewangan Islam, dia mesti belajar muamalat. Dia dua benda yang berbeza, tapi dia saling kait-mengait antara satu dengan yang lain. Ya? Tapi dia tidak sama. Muamalat lah Islam lah kan. Kewangan Islam. Kewangan Islam ni dia salah satu daripada industri ekonomi. Kita industri kita ataupun kita punya ekonomi ni ada banyak industri kan. Kita ada industri apa nama macam-macam lah saya pun. Ya. Salah satu industri ialah industri kewangan. Kewangan tu pula dia ada perbankan, dia ada macam-macam. Dia dua benda yang tak sama. Tapi dia saling kait mengait lah ya. Okey, ada 8 benda yang tulis di situ. Ini tuan-tuan bila belajar muamalat, benda ni tuan-tuan kena tahu. Pertama, asas muamalat Islam. Asas ni merujuk kepada definisi muamalat, hukum muamalat, adab muamalat, sumber muamalat dan hal yang berkaitan yang very basic and fundamental. Yang kedua ialah kaedah keuntungan. Bila kita buat suatu urusan yang menghasilkan wang, apa kaedah dalam keuntungan yang kita nak dapatkan? Ada kaedah dia tuan-tuan ya? Kemudian larangan riba. Riba satu bab yang besar dalam muamalat. Larangan gharar pun sama. Ya. Hatta saya mengajar muamalat di banyak tempat, kalau lalu bab gharar, saya ambil masa yang lama, kadang-kadang sampai setahun. 10 kuliah mengajar bab gharar saja. Sebab gharar ni pun satu benda yang ni juga gharar tuan-tuan. Gharar ni makna benda tidak jelas, tidak pasti. Adik-beradik riba lah. Kemudian larangan maisir, judi pun sama. Judi pun sama. Ya. Pertandingan atau pertaruhan yang ada elemen judi. Ya. Pelaburan dalam Islam, pelaburan pun sama, investment. Mungkin sebahagian kita ada terlibat, memang terlibat lah. Tuan-tuan letak duit kat SB, pelaburan. Letak kat tabung haji, pelaburan. Atau duit kita dan ke SP, pelaburan. Dan mungkin kita ada pelaburan-pelaburan individu yang kita buat. Ada fixed deposit dekat bank, itu pelaburan. Ya. Bahkan sebahagian bank dia guna nama simpanan, hakikatnya dia adalah pelaburan. Macam tuan-tuan ada akaun simpanan Al-Aufa di bank Islam, itu pelaburan, nama je simpanan. Sebab tuan-tuan kalau nak buka akaun seumpama itu, tuan-tuan boleh baca dia panggil apa nama tu, disclosure sheet, product disclosure sheet. Mana setiap produk tu dia ada ciri-ciri dia yang tuan-tuan boleh tengoklah dalam dia punya risalah-risalah yang ada kat bank, atau tuan-tuan boleh akses kat dia punya laman web. Setiap produk dia ada product disclosure sheet ya. Sebab kewangan Islam yang diamalkan di negara kita tuan-tuan, dia amat tersusun sekali. Kita antara negara yang kehadapanlah dalam bab kewangan Islam. Dari sudut manajemennya, dari sudut efisiensinya. Sebab kita ada guidelines, kita ada prinsipal, dan of course kita ada tim yang monitor. Bukan saja-saja apa gitu gini, tak ada. Ni bukan cakap kedai kopi ya. Sebab tu kita tak boleh semena-mena kata kewangan Islam ni useless, tak guna, sama saja dengan konvensional. Itu is untrue lah, tak betul. Kemudian perbankan Islam, ya, prinsip-prinsip yang diguna pakai merujuk kepada akad-akad yang ada lah. Satu-satu produk kadang-kadang bank guna akad yang berbeza. Walaupun akad zaman sekarang adalah akad-akad yang sudah dimodifikasi daripada akad yang asal. Sebab asal-asal akad itu harus. Asal-asal akad itu harus. Kerana akad ni muamalat, dia bukan ibadat. Kalau ibadat asal-asal haram. Tapi kalau muamalat asal-asal harus. Dan kalau tuan-tuan lihat hari ni, tuan-tuan, akad hari ni kadang-kadang ada berbagai-bagai. Dan sebagainya adalah akad yang memang baru ya. Dia diubah suai. Tapi dia tak bercanggah dengan Islam lah. Itu saja ya. Okey, kemudian takaful lah. Takaful ni pun penting juga. 2-3 hari lepas pun ada orang share satu video ustaz lah. Tapi saya muskil juga ustaz kata ustaz, sebab dia baca istilah Arab macam bunyi Melayu.
Biasa orang ustaz ni, kalau betul-betul ustaz lah, dia baca istilah Arab, dia akan bunyi Arab. Tapi kalau dia baca istilah Arab bunyi macam Melayu, itu bukan ustaz tu. Ataupun saya tak tahulah kan. Baru-baru ni pun ada seorang, dia kata kalau kita nak kaya, amal 4 zikir ni, tiap kali lepas semayang berapa puluh kali entah kan. Ya murni ya gani, ya kafi ya apa satu lagi. Mana ada ya murni ya gani? Ada ya gani, ada huruf ga ke dalam bahasa Arab? Saya pun tanya balik kat komen, saya kata gani ke roni? Ya murni ya roni, itu betul ya. Jadi kita muskil juga kan, kadang-kadang tak tahu ustaz ke tidak kan. Okey, takaful penting juga. Dia mempertikaikan, katanya takaful dengan insurans konvensional tidak ada beza, sama saja, yang beza ialah term yang digunakan. Tak sama ya. Takaful dah di Malaysia dah bina atau diwujudkan sejak tahun 1980-an lagi. Dan dia ada satu sistem yang very efficient dan tak sama dengan konvensional sama sekali. Sistem dia berbeza, walaupun zahir nampak macam sama. Zahir sama, tak sebenarnya sama, hakikat dia berbeza ya. Insurans takaful dia based on kebajikan dan tabung daripada peserta-peserta atau kita panggil apa, pencarum tu dia panggil apa? Nampak lupa. Adapun konvensional, depa buat jual beli risiko. Kita beli insurans tu sebenarnya kita beli pelindungan. Depa bagi kita pelindungan, sebenarnya depa beli risiko daripada kita. Kontrak awal pun sudah membezakan. Ya, jadi dia tidak sama sekali. Saya ada 4 insurans. Bukan insurans kemalangan, hok kereta motor tak, ni insurans kita sendiri yang kita ambil kan. Saya ada insurans pendidikan, saya ada insurans nyawa, saya ada insurans perubatan, medication, dan satu lagi insurans kemalangan lah. Dan saya ambil dengan Holiong sebab beberapa tahun yang lalu memang Holiong dapat anugerah lah Bank Negara takaful terbaik lah di kalangan perbankan lah, macam itulah cerita dia. Walaupun dia bank bukan Islam, Holiong bukan Islam ya, maknanya Holiong nama pun Holiong, tapi dia pun baru dalam industri takaful, tapi dia buat betul-betul, dia dapat anugerah. Dan saya selama beberapa tahun ni, saya berkali masuk hospital. Paman tahu lah kan, saya masuk hospital banyak kan. Tahun lepas masuk ward seminggu, tahun dulu masuk ward seminggu. 3 tahun ni 3 kali masuk ward tuan. Asal demam je masuk ward, bukan demam sikit-sikit, demam betul, tak boleh bangun, masuk ward ya tak? Servis dia amat cepat sekali ya. Bukan nak promo, tapi nak beritahu ya tak? Okey, habislah. Next nanti kita masuk bab yang pertama, itulah bab definisi riba. Walaupun dulu saya dah pernah sentuh, tapi mungkinlah ada poin-poin yang baru. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Okey, tanda tangan dikira akad atau tidak? Okey, dulu tuan-tuan, akad ni saya nak cakap Jaya. Dia sebenarnya merujuk kepada ijab dan qabul. Dalam apa-apa transaksi muamalat kita buat, baik jual beli, baik sewa menyewa, dia ada satu rukun, dia panggil ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni maksudnya, kalau jual beli, aku jual, aku beli. Ya tak? Kalau sewa menyewa, aku bagi sewa, aku menyewa. Itu ijab qabul. Wajib lah, ijab qabul ni wajib. Tapi dalam konteks dulu, ijab qabul ni hanya dengan lafaz. Boleh tulis, boleh isyarat, tapi mesti lafaz, wajib. Dan ini ditegakkan oleh ulama kita yang ramai. Majoriti ulama mewajibkan begitu. Majoriti. Standard mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Hatta Imam Ghazali dia sebut dalam bukunya Al-Wasit. Al-Wasit ini buku besar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hari ini tuan-tuan berkembang daripada 2 buku. Satu buku Al-Muhazzab Abu Isa Al-Shirazi, satu buku Al-Wasit. Memanglah semua daripada buku Imam Syafi'i, Al-Buaiti apa semua, tapi yang betul-betulnya daripada Al-Wasit dan Al-Muhazzab selaku yang merumuskan fiqh mazhab Syafi'i. Tapi dia ada 2 buku tu. Dalam Al-Wasit Imam Ghazali ni dia sebutlah ijab qabul wajib. Kan? Lagi satu, Allah Taala mensyaratkan redha. Macam mana nak redha kalau tak sebut? Redha syai'un khafi, benda tersembunyi. Macam mana kita nak tahu redha tak redha? Dia mesti lafaz lah. Sebab tu ijab qabul mesti lafaz. Dulu-dulu. Sekarang tak perlu lafaz.
Dan ni ditegahkan oleh ramai lah tokoh kontemporer kita. Baru-baru ni yang datang ke Malaysia, Dr. Ali Koroh Dari. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Biasa dengar Daud Bakar je. Daud Bakar Malaysia punya. Ini luar. Dia datang ke Malaysia baru-baru ni. Dia pun dalam bukunya tahqiq kepada Al-Wasit tu lah. Dia ada tahqiq Al-Wasit tu. Dia kata dulu-dulu lafaz saja. Tak lafaz tak boleh. Tapi hari ni boleh dengan 5 cara. Sah belaka. Nombor 1 lafaz lah. Yang kedua isyaratan, isyarat. Yang ketiga kitabatan, tulis. Tulis tu termasuk tik. Tulis juga, tik. Online sekarang tik je kan. Lepas tu sulukan apa-apa tindakan. Apa-apa tindakan kita buat. Best. Okey. Dan dia kata bazalan. Cakap dok, tulis dok. Apa lagi? Isyarat dok, apa-apa dok. Tapi bazalan. Sekadar aku bagi, aku terima. Cukup. Kita Allah duit, dia ambil duit. Dia Allah bagi. Mulut tak kata gapo, resi pun tak ada, tangan okey. Dunia memang hari ni memang ke arah itulah, kerana apa-apa kita nak cepat, ya tak? Dan lebih praktikal lah dengan sistem online-nya apa semua. Jadi tulis memang akad. Kita pergi bank buat pembiayaan apa-apa lah ya, kadang-kadang tak akad apa pun. Cik baca sign lah, baca, kadang tak baca pun, sign je, tenyi. Agreement lah tu, kontrak lah tu. Apa-apa bentuk persetujuan dia sudah tertakluk kepada ijab dan qabul dan sudah dikira sebagai akad valid, lawful dia panggil. Bawa mahkamah boleh menang. Okey, ada soalan lagi? Tak ada kalau tak ada, insya-Allah taala next nanti kita akan sambung lah ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak manfaat pada hari ini. Aku Razak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.